Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fazlina binti Muhammad Rizwantang mewakili kumpulan 13 akan membentangkan tutorial latihan 7 bagi soalan 2A. Baiklah, bagi soalan 2A, jawab soalan berikut. Buktikan C mengimplikasikan D bagi teorem 4.1. Baiklah, kita perlu buktikan iaitu teorem 4.1, jika A matriks N kali N dan lambda nombor nyata, maka pernyataan C dan D adalah setara. Iaitu pernyataan C, wujud vektor bukan sifar X dalam ruang vektor R berkuasa N sehinggakan AX bersamaan dengan lambda X mengimplikasikan pernyataan D iaitu lambda suatu penyelesaian dalam persamaan cirian penentu lambda I tolak A bersamaan dengan kosong. Okey, baiklah, mula-mula kita samakan AX dengan lambda X, kemudian kita pindahkan AX ke sebelah kanan yang mana lambda X tolak AX bersamaan dengan kosong. Kemudian kita darabkan X dengan matriks identity untuk jadikan lambda matriks seperti A. Jadi apabila lambda dah jadi matriks juga, baru boleh kita faktorkan lambda I tolak A didarabkan dengan X bersamaan dengan kosong, yang mana X tidak bersamaan dengan kosong. Oleh kerana X tidak bersamaan kosong, maka X adalah tidak remeh dan mempunyai banyak nilai. Jadi apabila X mempunyai banyak nilai, maka penyelesaian ini adalah penyelesaian tidak terhingga. Maka penentu untuk lambda I tolak A bersamaan dengan kosong adalah persamaan cirian dengan lambda sebagai penyelesaian. Okey, lemma 2.8 menunjukkan bahawa matrik A boleh songsan jika dan hanya jika penentu A tidak bersamaan dengan kosong. Berdasarkan lemma 2.8, maka lambda I tolak A tiada songsangan metrik kerana penentu untuk lambda I tolak A adalah bersamaan dengan kosong. Jadi kesimpulannya terbuktilah bahawa pernyataan C mengimplikasikan D bagi teorem 4.1. Assalamualaikum, saya Nurul Hidayah binti Rafi'i akan membentangkan jawapan latihan 8 soalan 3B. Pertimbangkan penjelmaan berikut. Dapatkan hasil penjelmaan bagi dua nilai berbeza, contohnya 1, 1, 2, 2, subset kepada R2 dan hasil tambahnya, contohnya 1, 1 tambah 2, 2, sama dengan 3, 3 subset kepada R2. Lakarkan nilai-nilai ini dalam gambaran penjelmaan dari domain kepada kodomain seperti yang dibincangkan dalam kelas. Tentukan sama ada penjelmaan linear atau tidak. T R3 kepada R2, T X Y Z sama dengan X tambah Z Y. Baiklah, jawapan kami, fungsi T, X, Y, Z sama dengan X tambah Z, Y. Kat sini kami letakkan nilai dengan mengandaikan U sama dengan 246 dan V sama dengan 8, 10, 12, di mana kedua-duanya adalah subset kepada R3. Maka TU sama dengan T246, sebabkan X tambah Z maka kami dapat 6 tambah 2 dan Y sama dengan 4 maka kami dapat 8, 4. Untuk TV, T8, 10, 12, sebabkan X tambah Z maka 8 tambah 12, Y sama dengan 10, maka kami dapat TV sama dengan 20, 10. Untuk TU tambah V sama dengan T246 tambah 8, 10, 12. So T2 tambah 8, 4 tambah 10 dan 6 tambah 12. Dan kami akan dapat 10, 14, 18. Sebabkan X tambah Z maka dapat 10 tambah 18 dan Y sama dengan 14 maka dapat 28, 14. Sebenarnya sama je bila kita letakkan, kita kira TU, kita kira asing, TU tambah TV maka dapatlah 28, 14 juga. Maka kat sini kita dapat lihat TU tambah V sama dengan TU tambah TV. Di sebelah kanan kami ada meletakkan formula yang general supaya nampak dengan lebih jelas dan mudah difahami dengan menggunakan unknown tanpa letakkan nilai. Ini adalah gambar rajah pemetaan domain V kepada kodomain W, di mana V adalah R3 dan W adalah R2. Dengan gambar rajah ni, kita dapat lebih mudah memahami tentang penjelmaan ini. Untuk soalan seterusnya, untuk menentukan sama ada penjelmaan ini ialah penjelmaan ini atau tidak, kita perlu lihat pada dua syarat, iaitu TU tambah V sama dengan TU tambah TV, iaitu penutupan penambahan. Dan kedua adalah TCU sama dengan CTU adalah penutupan pendaraban skala C. Untuk syarat satu, iaitu mengekalkan penutupan penambahan, telah pun dipenuhi yang kita dapat lihat daripada slide kedua tadi. Sama je caranya dengan untuk kita buat pembuktian ini. Kedua, kita perlu buktikan TCU sama dengan CTU. Maka TCU sama dengan T, CU1, U2, U3. Dapatlah akhirnya X tambah Z adalah CU1 tambah CU3, Y sama dengan CU2. Maka kita dapat C, TU1, U2, U3 sama dengan CTU.
Penjelmaan ini adalah penjelmaan linear lah, kerana penjelmaan ini mengekalkan penutupan penambahan dan penutupan pendaraban skalar C. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah binti Muhammad Zamri, nombor matriks A182192 daripada kumpulan 13, akan menerangkan tutorial latihan 9 Aljabar Linear soalan 1J. Maka soalan kumpulan kami adalah pertimbangkan penjelmaan berikut dan tentukan sama ada penjelmaan linear atau tidak. Kemudian jika penjelmaan linear dapatkan inti dan julat dan seterusnya, tentukan sama ada penjelmaan linear satu persatu. Maka pertimbangkan penjelmaan berikut iaitu T2 R kepada R2 sama dengan T2X sama dengan X2X dan T6 matriks 2 darab 2 kepada R T6A sama dengan surihan A iaitu dengan fungsi T6 bulat T2 dan T2 bulat T6. Untuk soalannya pertama, tentukan sama ada penjelmaan linear atau tidak. Maka untuk tentukan penjelmaan linear, kita kena pastikan bahawa fungsi tersebut adalah tertarif. Oleh untuk T6 bulat T2 adalah tidak tertarif kerana ruang vektor yang berbeza iaitu R2 dan matriks 2 darab 2. Manakala T6 bulat T2 bulat T6 adalah tertarif kerana ruang vektor yang sama iaitu R dan R. Maka penjelmaan linear bagi T6 bulat T2 tidak dapat ditentukan, manakala penjelmaan linear bagi T2 bulat T6 dapat ditentukan. Okey, oleh itu untuk suatu penjelmaan itu menjadi penjelmaan linear, ia kena memenuhi dua aksiom penutupan iaitu aksiom penambahan tutupan dan pendaraban skala tutupan. Oleh itu T2R kepada R2 T2X sama dengan X2X. Aksiom pertama iaitu TU tambah TV sama dengan TU tambah V. Maka kat sini TU sama dengan U2U, TV sama dengan V2V. TU tambah TV sama dengan U2U tambah V2V. Akan dapat U tambah V, 2U tambah 2V. Untuk TU tambah V sama dengan U tambah V 2 dalam kurungan U tambah V, kita akan dapat U tambah V 2U tambah 2V iaitu sama dengan TU tambah TV. Maka ia telah memenuhi aksiom pertama. Untuk aksiom kedua iaitu pendaraban skala tutupan, T dalam kurungan skala K darabkan dengan U sama dengan KU 2 dalam kurungan KU. Kita simplify, kita akan dapat KU 2KU. Kita faktor keluar skala K, kita akan dapat KU 2U yang mana kita akan dapat K sama dengan KTU. Maka memandangkan T2R kepada R2 T2X sama dengan X2X mengekalkan aksiom pertama dan aksiom kedua, maka ia merupakan suatu penjelmaan linear. Begitu juga dengan T6 matriks 2 darab 2 kepada R T6A sama dengan surihan A perlu memenuhi aksiom pertama dan aksiom kedua penutupan untuk menjadi suatu penjelmaan linear. Maka kat sini aksiom yang pertama TU sama dengan T matriks A sama dengan T matriks A B C D sama dengan surihan A sama dengan A tambah D. Manakala TV sama dengan TB sama dengan T matriks E F G H sama dengan surihan B sama dengan E tambah H. Okey, untuk TU tambah TV sama dengan TA tambah TV sama dengan T matriks A B C D tambah T, E, F, G, H. Maka kita akan dapat surihan A tambah surihan B sama dengan A tambah D tambah E tambah H. Untuk TU tambah B sama dengan TA tambah B sama dengan T dalam kurungan matriks A, B, C, D tambah matriks E, F, G, H. Kita akan dapat T dalam kurungan matriks A tambah E, B tambah F, C tambah G dan D tambah H. Sama juga dengan surihan A tambah B yang mana kita akan dapat A tambah E tambah D tambah H sama dengan TA tambah TB iaitu sama dengan TU tambah TV. Maka T6 telah memenuhi aksiom yang pertama iaitu aksiom penambahan tutupan. Okey, untuk aksiom kedua iaitu T dalam kurungan skala K darab U sama dengan T dalam kurungan skala K darab dengan matriks A sama dengan T dalam kurungan K darab matriks A, B, C, D sama dengan T matriks KA, KB, KC dan KD. Sama juga dengan surihan KA sama dengan KA tambah KD. Kita faktor keluar skala K, kita akan dapat K sama dengan A tambah D sama juga dengan K darab TA iaitu sama dengan K darab TU. Maka memandangkan T6 matriks 2 darab 2 T6A sama dengan surihan A mengekalkan aksiom pertama dan aksiom kedua, maka ia merupakan suatu penjelmaan linear. Daripada teorem 5.2, oleh kerana T2R kepada R2 T2X sama dengan X2X dan T6 matriks 2 darab 2 kepada R T6 A sama dengan surihan A merupakan penjelmaan linear, maka T2 bulat T6 matriks 2 darab 2 kepada R2 juga suatu penjelmaan linear. Okey, untuk soalan kedua, jika penjelmaan linear dapatkan inti dan julat. Oleh kerana T6 bulat T2 bukan penjelmaan linear, maka inti dan julat tidak dapat diperolehi. Manakala T2 bulat T6 merupakan penjelmaan linear, maka inti dan julat dapat diperolehi. Untuk dapatkan inti, kita kena dapatkan dulu fungsi gubahan. Oleh itu,
kita dapatkan fungsi gubahan T2 bulat T6. Maka kat sini kita dapat lihat bahawa T2 bulat T6 A sama dengan T2 bulat T6 dalam kurungan matriks A, B, C, D sama dengan T2 dalam kurungan T6 matriks A, B, C, D sama dengan T2 dalam kurungan surihan matriks A, B, C, D sama dengan T2 dalam kurungan A tambah D. Yang mana kita akan dapat A tambah D 2 dalam kurungan A tambah D. Kita permudahkan, kita akan dapat A tambah D 2A tambah 2D. So, andaikan T2 bulat T6 A sama dengan T2 bulat T6 matriks A, B, C, D sama dengan vektor sifar R2 iaitu sifar-sifar. Maka A tambah D 2A tambah 2D sama dengan sifar-sifar. A tambah D sama dengan sifar, maka A sama dengan negatif D. 2A tambah 2D sama dengan sifar. Maka kita patut keluar 2. Maka kita akan dapat 2 dalam kurungan A tambah D sama dengan sifar. Maka A tambah D sama dengan sifar, maka A sama dengan negatif D. Oleh itu, inti bagi T2 bulat T6 adalah sama dengan A, iaitu matriks A, B, C, D dengan syarat A sama dengan negatif D. Untuk julat, kita andaikan Mn unsur kepada julat T2 bulat T6. Maka wujud suatu matriks A, B, C, D unsur kepada matriks 2 darab 2 sehinggakan T2 bulat T6 matriks A, B, C, D sama dengan Mn. Maka surihan A sama dengan surihan matriks A, B, C, D sama dengan Mn. Maka A tambah D sama dengan 2A tambah 2D sama dengan Mn. Maka A tambah D sama dengan M dan 2A tambah 2D sama dengan N. Maka julat T2 bulat T6 sama dengan Mn dengan syarat Mn adalah nombor nyata. Maka kat sini kita dapat lihat bahawa penjelmaan T2 bulat T6 adalah tidak keseluruh, tidak sama dengan R2. Soalan yang terakhir iaitu tentukan sama ada penjelmaan linear satu ke satu. Kat sini kami memberi dua kaedah iaitu dengan menggunakan teorem 5.4. Jadi kat sini daripada teorem 5.4 oleh kerana inti T2 bulat T6 matriks A, B, C, D dengan syarat A sama dengan negatif D tidak sama dengan vektor sifar matriks 2 darab 2 sama dengan sifar-sifar maka T2 bulat T6 tidak bersifat satu ke satu. Maka kat sini kita dapat lihat juga bahawa penjelmaan ini tidak bersifat keseluruh. Maka kaedah kedua kita tentukan sama ada T2 bersifat satu ke satu. Maka kat sini T2R kepada R2, T2X sama dengan X2X. Andaikan TU sama dengan TV. Maka kita akan dapat TU sama dengan TV sama dengan U, 2U sama dengan V, 2V. Maka U sama dengan V, 2U sama dengan 2V. Maka U sama dengan V. Oleh itu kita dapat lihat bahawa T2R kepada R2, T2X, X2X bersifat satu ke satu. Bagi T6 matriks 2 darab 2 kepada R, T6A sama dengan surihan A. Kita andaikan matriks X sama dengan matriks 1, 3, 7, 9 dan matriks Y sama dengan 2, 6, 10, 8. Maka TX sama dengan surihan X sama dengan surihan 1, 3, 7, 9 iaitu sama dengan 1 tambah 9 yang sama dengan 10. Manakala TY sama dengan surihan Y sama dengan surihan 2, 6, 10, 8 yang mana kita akan dapat 2 tambah 8 sama dengan 10. Maka TX sama dengan TY iaitu bernilai 10 tetapi matriks X 1, 3, 7, 9 tidak sama dengan matriks Y iaitu 2, 6, 10, 8. Oleh itu T6 matriks 2 darab 2 kepada R T6A sama dengan surihan A tidak bersifat satu ke satu. Maka kita dapat lihat daripada teorem 5.6 oleh kerana T6 matriks 2 darab 2 kepada R T6A sama dengan surihan A merupakan penjelmaan linear tidak bersifat satu ke satu. Maka T2 bulat T6 tidak bersifat satu ke satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faratila binti Zamri daripada kumpulan 13 akan membentangkan latihan 10 soalan 1F. Untuk soalan pertama, dapatkan matriks PY T6. Pertamanya kita perlu dapatkan matriks Y T3 iaitu di mana T3 membentangkan P2 kepada P2, T3 PX sama dengan PX tambah 1 terhadap asas PY B P2 1 XX kuasa 2. Kita akan peroleh matriks PY T3 sama dengan 100, 110, 121. Setelah itu, kita dapatkan pula matriks PY T4 di mana T4 membentangkan P1 kepada P2, T4 PX sama dengan XPX terhadap asas PY B P1 sama dengan 1X dan B P2 sama dengan 1X X kuasa 2. Kita akan peroleh matriks PY T4 iaitu 010, 001. Berdasarkan teorem 5.7, kita boleh mendapatkan matriks PY T6 dengan mendarabkan matriks PY T3 dengan matriks PY T4. Maka kita akan peroleh matriks PY T6 bersamaan dengan 110, 121. Untuk soalan kedua iaitu jika penjelmaan 1 ke 1 cari penjelmaan sorangsangan T6 sorangsang membentangkan julat T6 kepada P1. Mula-mula kita kena dapatkan gubahan T6 PX iaitu T3 bulat T4 PX. Kita akan dapat X tambah 1, PX tambah 1 sebagai jawapan. Seterusnya, untuk tunjuk penjelmaan ini 1 ke 1, kita kena tunjuk T6 PX sama dengan T6 QX mengimplikasi PX sama dengan QX. Maka kita andaikan T6 PX sama dengan T6 QX dengan PX dan QX seperti berikut.
So akhirnya kita dapati bahawa Px sama dengan Qx. Maka kita dapat simpulkan bahawa T6 adalah penjelmaan linear satu ke satu. Seterusnya, kita perlu dapatkan songsangannya, iaitu T6 songsang membentangkan julat T6 kepada P1, di mana T6 songsang X tambah 1 Px tambah 1 sama dengan P. Untuk soalan ketiga, iaitu dapatkan matriks penjelmaan T6BP1Q, di mana Q ialah 1 tambah X, 1 tambah X tambah X kuasa 2. Untuk dapatkan matriks penjelmaan T6BP1Q, kita perlu dapatkan hasil darab matriks penjelmaan T3BP2Q dengan matriks penjelmaan T4BP1BP2. Pertamanya kita dapatkan matriks penjelmaan T3BP2Q, iaitu 1 0 0 0 10 negatif 1 1 1. Seterusnya untuk matriks penjelmaan T4BP1BP2, kita dah dapatkannya dalam soalan 1 tadi, iaitu 0 1 0 0 0 1. Maka matriks penjelmaan T6BP1Q sama dengan matriks penjelmaan T3BP2Q darab matriks penjelmaan T4BP1BP2. Bersamaan dengan 1 0 0 0 1 0 negatif 1 1 1 darab 0 1 0 0 1. Hasilnya ialah 0 1 0 negatif 1 1 1. Untuk soalan terakhir, iaitu soalan keempat, iaitu bagi pengoperator linear dapatkan matriks penjelmaan T6QBP2 dan matriks penjelmaan T6QQ. Kita dah tahu itu T6 merupakan gubahan T3 dan T4 dan T6 memetakan P1 kepada P2. Oleh kerana ruang vektor P1 dan P2 berbeza, maka T6 bukan satu pengoperator linear. Maka matriks penjelmaan T6QBP2 dan matriks penjelmaan T6QQ tidak tertarif. Assalamualaikum. Bagi latihan 11, saya Nur Izzati Syazwani binti Muhammadin, wakil daripada kumpulan 13 akan membentangkan berkenaan dengan soalan 1F. Soalan 1 diberi seperti begini dan soalan F-nya berbunyi, hasil adapter ke dalam vektor UV memetakan daripada fungsi selanjar kosong yang 4 kepada R, di mana hasil adapter ke dalam vektor UV bersamaan dengan hasil adapter ke dalam UXVX, sama juga dengan kamiran daripada kosong yang 4 UXVX dx, diberi vektor A bersamaan dengan X kuasa 2 dan vektor B bersamaan dengan X kuasa 3. Bagi soalan pertama, kita perlu menunjukkan hasil adapter ke dalam vektor UV memetakan daripada V kepada R adalah hasil adapter ke dalam bagi ruang vektor V. Jadi di sini kita perlu menunjukkan bahawa soalan ini memenuhi keempat-empat aksiom. Yang pertama adalah simetri, di mana kita perlu menunjukkan bahawa hasil adapter ke dalam vektor UV bersamaan dengan hasil adapter ke dalam vektor VU. Di sini kita sudah menunjukkan. Kemudian kita perlu menunjukkan sifat penambahannya, di mana hasil adapter ke dalam vektor U tambah V, Z bersamaan dengan hasil adapter ke dalam vektor UZ tambah dengan hasil adapter ke dalam vektor VZ. Di sini juga kita sudah menunjukkan sifat penambahannya. Kemudian untuk aksiom ketiga, kita perlu menunjukkan kehomogenan, di mana kita perlu menunjukkan bahawa hasil adapter ke dalam K vektor UV bersamaan dengan K hasil adapter ke dalam UV. Di sini pun kita sudah menunjukkan aksiom yang ketiga. Kemudian untuk aksiom keempat, kita perlu menunjukkan sifat positif. Sifat positif perlu ditunjukkan dengan hasil adapter ke dalam vektor VV adalah lebih besar ataupun sama dengan sifar, dan hasil adapter ke dalam VV bersamaan dengan sifar jika dan hanya jika V bersamaan dengan sifar. Di sini pun kita sudah menunjukkan sifat positif. Kemudian untuk soalan kedua, kita perlu mencari jarak vektor A kepada vektor B. Di sini vektor A dan vektor B sudah diberi di soalan, dalam soalan yang masing-masingnya adalah X kuasa 2 dan X kuasa 3. Untuk mencari jarak, kita perlu menggunakan norma A tolak B. Norma A tolak B bersamaan dengan fungsi kuasa 2 hasil adapter ke dalam vektor A tolak B, A tolak B. Di sini kita selesaikan persamaan tersebut sehingga kita mendapat jawapan akhir 352 per punca kuasa 2 105. Kemudian dalam soalan 2 juga kita diminta untuk mencari norma A. Untuk mencari norma A, kita perlu memakai formula yang sama seperti jarak, iaitu punca kuasa 2 hasil adapter ke dalam bagi AA. Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut, masukkan nilai A, jawapan akhirnya kita akan dapat 32 per punca kuasa 25. Kita juga diminta untuk mencari norma B, untuk sama juga seperti cara mencari norma A, iaitu punca kuasa 2 hasil adapter ke dalam vektor BB yang bersamaan dengan 128 per punca kuasa 27. Untuk soalan ketiga, kita perlu mencari vektor unit bagi A dan B. Untuk mencari vektor unit A, kita perlu memakai formula vektor A bahagi dengan norma A. Di sini kita selesaikan dan jawapan akhirnya kita akan dapat 5. Di sini jawapan akhirnya kita akan dapat 5x kuasa 2 per 32 punca kuasa 25. Untuk vektor B juga sama, kita perlu memakai formula vektor B per norma B bersamaan dengan 7x kuasa 3 per 128 punca kuasa 27. Kemudian untuk soalan keempat, kita diminta untuk mencari adakah vektor A dan B itu berortogon dalam ruang hasil adapter ke dalam ataupun tidak.
Jadi, untuk katakan ianya berortogon dalam ruang hasil darab terkedalam, hasil darab terkedalam vektor A, B mestilah bersamaan dengan sifar. Jadi, kita dapatkan hasil darab terkedalam vektor A, B, di mana kita akan dapat jawapan akhir adalah 2048/3. Di sini kita nampak bahawa ianya tak sama dengan sifar, maka ia tidak berortogon dalam ruang hasil darab terkedalam V. Untuk soalan keempat ini juga, kita boleh memakai teorem 6.5, teorem Pythagoras teritlak, di mana kita perlu menunjukkan bahawa norma U tambah V kuasa 2 bersamaan dengan norma U kuasa 2 tambah norma V kuasa 2. Di sini kita cari dulu norma A kuasa 2 tambah norma B kuasa 2 dan kita akan dapat jawapan akhirnya 89088/35. Kemudian kita cari pula norma A tambah B kuasa 2, di mana jawapan akhirnya kita akan dapat 410624/105, di mana di sini adalah tidak sama dengan norma A kuasa 2 tambah norma B kuasa 2. Maka daripada teorem 6.5, vektor A dan vektor B tidak berortogon dalam ruang hasil darab terkedalam V.